السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung siri bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah pun melepasi fasa bulan Ramadan, bulan yang dipanggil sebagai bulan rahmah, dipenuhi padanya rahmat, kan? Dan padanya ada pemerdekaan daripada api neraka, dan bulan yang sangat besar fadilat dan manfaat dia untuk kita lah kaum muslimin, kan? Dalam mengharapkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Taala menerima daripada kita semua amalan-amalan yang baiklah, dan diberikan ganjaran pahala yang besar, dan diberatkan timbangan kebaikan kita, dihapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan diberi kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, dalam mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi, iaitu syurga Al-Firdaus, ya, dan dapat masuk dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi itulah dia permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Hari ini insya-Allah kita masuk pada muka surat 47, ya. Kitab Fawaidul Fawaid, muka surat 47, terjemahan dia. Yang ini tajuk dia perbezaan. Okey, tunjukkan kamera sikit, ya. Okey, begitu. Okey kah? Okey. Baik. Perbezaan tingkatan ataupun perbezaan tingkatan tauhid manusia dalam kitab bahasa Arab yang ada dekat kita ni, yang saya share di sini. Okey. Tafawutun nas fi tauhid. Tafawut maksudnya perbezaan ataupun tingkatan lah manusia dalam tauhid, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata al-ibadah, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-Imam di sini, al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata at-tauhidu altafu syai'in. Jadi maknanya tauhid adalah suatu perkara yang paling lembut, paling halus. Latif ni maksudnya, kalau latif ni maknanya Tuhan yang maha latif, yang maha mengetahui daqaiqil umur, dan segala perkara-perkara yang halus dan detail. Jadi tauhid ni kata-kata suatu benda yang amat sensitif. Tauhid altafu syai'in, suatu perkara yang amat sensitif. Maknanya kalau diterjemah dia kata apa? Sesuatu yang paling halus, kan? Paling nipis, paling halus, kita kata macam itulah. Dia sangat mudah tercari ataupun mudah tercemar, mudah terkoyak. Tauhid al-tauhid sangat benda yang sangat sensitif lah, kan? Mudah tersentap. Kalau orang ni orang yang mudah tersentap. Jadi wa anzahuhu
yang paling suci, paling bersih. Okay? Maknanya paling suci, paling bersih. Apa tu? Anzafuhu, dan paling bersih juga. Jadi anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu ni semua lebih kurang makna dia menunjukkan makna yang sama. Okay? Benda yang paling bersih, paling jernih, paling halus, paling sensitif. فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. Suatu perkara yang yang sangat, kita kata yang sangat kecil sangat, dia putih jernih, putih bersih ni, kalau masuk titik hitam yang sangat kecil pun dia akan merosakkannya, dia akan mengotorinya. ويؤثر فيه, dan dia akan mengesan padanya, meninggalkan kesan atau memberi kesan kepada tauhid. Ada kotoran sikit saja dah cemar dah. Jadi kita pakai baju warna putih, ada telat kecil je, maka dia akan cemarkan keputihan baju tadilah, warna baju yang putih tadi. Okey, minta besarkan image kita. Okey, boleh. Okey, nampak? Jadi fahuwa ka'abyadhi thawbin yakunu, ia merupakan baju yang sangat putih lah, seperti baju yang sangat ataupun kain yang teramat putih warna dia. Yu'athiru fihi adna atharin, yang mana bila baju ni kain ni sangat putih, maka benda yang paling kecil akan mencemari dia, boleh menampakkan cemaran itu. Ini tauhid. Wa kal mir'ati as-safiyati, dan dia seperti cermin yang bersih, cantik. Ya, jiddan, teramat bersih. Jiddan itu maksudnya cermin yang teramat bersih. Itu. Baik. Kemudian ini tauhid ya. Adna syai'in yu'athiru fiha, ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهفة الخفية, dan kerana itulah akan mengganggu, akan mencemarkan kemurnian, kesucian tauhid itu oleh al-lahzatu. Lahzah ni maksudnya sekilas pandang. Sekilas pandang mana? Sekilas pandang kepada perkara yang boleh merosakkan dia. Sekilas pandang, sekejap mata aja boleh rosakkan dia, boleh mencalitkan kekotoran padanya. Wal-lafzatu, dan perkataan yang sedikit saja, satu perkataan saja boleh mencemari tauhid. Begitu juga keinginan syahwat yang ringan juga boleh merosakkan kemurnian tauhid. Itu dia dahsyat kan? Ini dia tauhid. Maksud dia ketulusan dia itu boleh rosak dengan begitu mudah. Fa in badara sahibuhu wa qala'a dhalika al-athara bididdihi. Kalau kita ni bila tercemar, kita melakukan perkara yang boleh mencemarkan ibadah tauhid kita tadi, maknanya kita segera untuk membersihkan cemaran itu dengan mendatangkan yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Iaitu ibadah kepada Allah Ta'ala, keikhlasan, kebaikan, kan? Dia akan membersihkan dia dengan segera lah. Bila kita dah buat cemar tadi, maknanya kita buat, contohnya kita buat syirik kecil umpamanya riak kan, cepat-cepat kita astaghfirullah, kita hilangkan riak tadi, kita istighfar kepada Allah Taala, kita lakukan kebaikan, buat apa je kebaikan kan, kerana Allah Taala kata innal hasanati yudhibna as-sayyiat kan, segala kebaikan itu dia akan memadam segala kotoran kejahatan tadilah. Tetapi apabila dibiarkan, jika kita biarkan dia cemaran itu, maknanya berada tanpa digilap dia, tanpa dibilas dia dengan ibadah tadi, dengan kebaikan, istahkamah, dia akan tetap berada di situ. Macam baju kita kan, baju kita kalau kena sesuatu yang cemar, baju warna, contohnya baju putih yang saya pakai ni, dia ada cemaran, contohnya kita makan sate ke, makan apa ke kan, contohnya dia punya sambal tu terpercik kena baju saya ni, jadi saya kena segera bersihkan dia sekarang juga. Tapi kalau saya tak apalah, biarlah 2-3 hari kan, saya basuh lah. Jadi kalau kita biarkan begitu, istahkamah, dia akan tetap di situ kan, dia akan bermustatin di situ, wasara taba'an, dan dia akan jadi tabiat kita, jadi sebahagian daripada tabiat kita. Bila jadi sebahagian bersifat tabiat kita, yata'assaru alaihi qal'uhu, maka jadi payah kita nak tanggal dia, jadi payah kita nak bersihkan dia.
Itulah dia dosa tadi kan. Jangan kita biarkan dia berada di tubuh kita, maka kita sentiasa beristighfar. Sebab itu kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa beristighfarlah kepada Allah kan. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ataupun kita membaca Sayyidul al-Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampailah kepada habis istighfar itu kan. Baik, kemudian kata Syekh di sini, wahadhil athar wat-tubu' allati tahsulu fihi, dan kesan-kesan yang tak baik, kesan-kesan cemar itu kan, dan tubu' ni segala cap lah. Tubu' ni sesuatu yang melekat, dia tak boleh nak ditanggal, yang terhasil pada tauhid tadi, kan? Minha ma yakunu sari'al husul, sari'al zawal. Di antara kesan-kesan kotoran yang masuk kena pada tauhid itu, cemaran-cemaran itu, contohnya riak dan sebagainya kan, sum'ah dan sebagainya, ya. Dia terkadang dia benda ni kita boleh cepat hilangkan dia. Sari'al husul, dia mari cepat dan dia boleh hilang dengan segera. Ya, sari'al husul dia berlaku dengan cepat. Sari'al zawal, dia boleh hilang dengan segera. Wa minha ma yakunu sari'al husul, bati'al zawal. Ini beratlah. Kan? Dan ada di antaranya dia cepat kena tapi dia lambat hilang. Ya Allah, inilah dia. Dosa-dosa kan di sana ada dosa-dosa yang dia lambat hilang. Sebab apa? Sebab dia jadi tabiat diri kita kan. Kita nak tinggal pun susah dan sebagainya. Macam orang perokok kan. Contohnya, kita buat contoh lah. Kan dia sari'al husul. Belajar mudah, hisap rokok tapi hula susah nak hilang, contohnya lah. Wa minha ma yakunu bati'al husul, sari'al zawal. Di sana ada sesuatu yang dia lambat terkesan pada jiwa kita, tapi bila dikena dia cepat hilang. Wa minha ma yakunu bati'al husul, bati'al zawal. Di sana dia lambat kena dan dia lambat hilang. Kan? Kesan dia jangka masa panjang baru dia boleh hilang. Itu dia. Maksudnya kesan-kesan yang boleh mencemari tauhid kita, kemurnian ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dengan dosa-dosa tadi kan, sama ada dosa kecil, dosa besar, kan? Syirik kecil, syirik besar. Baik. Kemudian at-tauhid wa dzunub. Kata Syekh di sini kita lihat tauhid dan dosa. Tauhid dan dosa-dosa. Az-dzunub ni adalah perkataan plural atau jamak lah kepada dzambun. Az-dzunub. Tauhid, pengesaan kepada Allah dengan keikhlasan, ya, dan kemurnian. Wa dzunub, dan segala dosa. Kata Syekh di sini rahimahullahu taala, walakin minan nasi man yakunu tauhiduhu kabiran aziman. Akan tetapi daripada kalangan manusia, min ditab'idlah, sebahagian daripada manusia, mereka yang mana tauhid dia itu, pengesaan dia terhadap Allah, ibadat dia kepada Allah Ta'ala dalam penuh keikhlasan itu, okay, adalah sangat besar. Kabiran aziman, sangat besar. Okay? Kemas. Yanghamiru fihi kathirun min tilkal athar. ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ. Ya. Jadi dari sini ini termasuk daripada perkataan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah lah. Dia kata kathratu dzunub ma'a sihhati tauhid khairun min qillati dzunub ma'a fasadi tauhid. Maknanya ini adalah daripada hasil nukilan daripada kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mafhum ataupun kefahaman daripada kata-kata dia yang dia kata banyak dosa tapi tauhid itu sahih. Dosa banyak dan tauhid itu benar. Lebih baik daripada sedikit dosa tapi tauhid dia rosak. Kan? Itu maksud dia, itu permata daripada permata ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Baik. Jadi maknanya sebagai manusia, tauhid dia kemas, tauhid dia besar, kan, kuat tauhid dia. Kemudian jadi berlaku dia, jadi dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Ta'ala dan dia sebagai manusia dia ada melakukan dosa-dosa, itu pastilah, kan. Kita ni maknanya adalah manusia yang sentiasa melakukan dosa dan kesalahan. Dia ada buat dosa, tetapi dosa-dosa yang dibuat itu diibaratkan seperti najis, cemaran
yang memasuki ke dalam jumlah air yang sangat banyak. Maksudnya najis yang sedikit bercampur dengan air yang sangat banyak. Sehingga tidak memberi kesan. Dengan tauhid dia dan ibadah dia yang ikhlas kerana Allah Ta'ala tadi, tauhid dia yang kemas, yang kuat, dia melakukan ada dosa-dosa yang dia lakukan, maka dosa-dosa itu tidak dapat memberi kesan kepada tauhid dia yang besar tadi. Dosa yang sikit-sikit itu diibaratkan seperti air yang banyak yang dimasuki padanya oleh najis ataupun cemaran yang sedikit masuk pada air tersebut. Jadi maknanya najis ataupun cemaran itu tidak dapat merosakkan air itu. Diibaratkan seperti air itu diibaratkan seperti tauhid lah. Gitu. Ini berbeza dengan orang yang tauhid dia ni nipis, ringan, tak kemas tauhid dia. Akidah dia tak kuat. Okay? Maksudnya pertautan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentauhid Allah Taala, dalam kecintaan dia kepada Allah Taala, dalam tawakal dia kepada Allah Taala, dalam harap dia kepada Allah Taala. Okay? Tak kuat. Maksudnya bawah daripada darjat yang pertama tadi. Jadi dia ingat maknanya taraf tauhid dia sama seperti orang yang pertama tadi. Lalu dia tertipu, dia pun buat dosa. Tak apa, dia kata buat dosa Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Kan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buatlah apa pun dosa, jangan syirik, susah. Janji jangan syirik pada Allah. Jadi fayakhlitu tauhidahu ad-dha'if bima khalata bihi sahibut tauhid al-azim tauhidahu. Maksud dia pun buatlah dosa macam mana orang dia ingat orang yang pertama tadi seperti satu darjat dengan dia. Maka dia tertipu. Fayadhharu min ta'thirihi fihi ma lam yadhhar fi tauhid al-kathir. Maka dosa-dosa yang dibuat tadi memberi kesan keburukan kepada tauhid dia kerana tauhid dia itu tak kemas. Tauhid dia tak kuat. Jadi dia buat dosa macam orang yang pertama tadi buat, tapi dia maknanya tidak seperti tingkatan orang yang pertama tadi. Dia tertipulah. Jadi dosa dia tadi maknanya memberi kesan buruk pada tauhid ataupun ibadah dia. Itu maksud dia. Perbezaan antara manusia dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan dalam perlakuan dosa mereka terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita timbanglah diri kita di tahap yang mana, di darjat yang mana, gitu. Keikhlasan tauhid kita kepada Allah Ta'ala macam mana, kan? Berbeza dengan alim, orang-orang yang alim, ulama, rabbani, yang luas ilmu mereka, yang kuat amalan mereka, kuat tauhid mereka kepada Allah, kan? Kuat penentangan mereka terhadap syirik ataupun perkara-perkara yang boleh mencemari tauhid. Wa aidan fa innal mahalla as-safiya jiddan yadhhar li sahibihi mimma yudannisuhu ma la yadhharu bil mahall alladhi lam yablugh fi as-safa'i mablaghahu. فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. Maksudnya begitu juga dia kata, dan tempat yang amat bersih, dia buat nak bagi kita mudah faham, dia berhubungan dengan mahal ni tempat lah, tempat pakaian ke apa ke yang amat safi jiddan, yang teramat bersih. Yadhhar li sahibihi, maksudnya maknanya tuan dia tadi akan dapat melihat sesuatu yang mengotorinya. Kenapa kau dia teramat putih? Kalau putih yang amat sangat, kain tadi bila ada bintik hitam yang amat kecil pun dia boleh nampak. Berbeza dengan orang yang maknanya tauhid dia tidak pakai tempat, dia kain tadi tidak berapa putih, yang akidah tidak berapa bersih, dia tak dapat nak lihat benda-benda macam tu, cuma dia tak dapat lihat, melainkan dengan memandang dengan begitu halus. Jadi orang yang pertama tadi dia akan dapat tengok benda yang kotor, dia akan dapat mudah membersihkannya. Tadarakahu, dia akan dapat lihat benda-benda kotor tadi di kain dia, umpamanya dia akan dapat bersihkannya. Tetapi orang tadi yang kedua, dia tidak dapat benda tak perasan. Fa innahu la yash'uru, dia maksudnya tak perasan. Dia tak sedar, tidak menyedari, tak dapat orang tak dia terlepas pandang, begitu. Jadi beza antara dua orang tadi lah. Wa aidan begitu juga fa inna quwwatal iman wat tauhid, kerana sungguhnya iman yang kuat, kekuatan iman dan kekuatan tauhid itu idza kanat qawiyatan jiddan,
bila iman tadi kuat, tauhid tadi kuat. Macam kita tengok Nabi SAW, bagaimana Nabi ajar para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mempunyai keimanan yang kuat dan tauhid yang kuat. Ahalatil mawad ar-radi'ah wa qaharatha. Dia akan menghilangkan, dia akan hilangkan, dia akan bersihkan segala benda-benda yang keji, kotoran-kotoran keji tadilah. Dia akan mengalahkannya bi khilafil quwwati ad-dha'ifah. Ini menyalahi bagi orang yang iman dia lemah, tauhid dia lemah. Begitu. Sebab tu kita dah kena selalu akan cerita, dengar tentang akidah, tentang tauhid tadi kan, supaya apa? Ibadat kita dapat meningkat. Maksudnya ibadat kita akan dapat meningkat. Kenapa? Kerana kekuatan tauhid. Kekuatan iman tadi, dia akan menyebabkan ibadah kita akan semakin meningkat. Kenapa kita pergi melaksanakan solat tarawih contohnya bulan Ramadan? Kan setiap malam kita tak tinggal tarawih kan? Kita berusaha untuk tidak meninggalkan tarawih walaupun satu rakaat. Witir lagi, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, suka kan? Apalagi mendengar ceramah, memberi ceramah agama tadi kan? Kenapa kita buat macam tu? Kerana peningkatan iman tadi lah. Peningkatan iman dan tauhid. Jadi peningkatan iman dan tauhid tidak akan dapat dilakukan melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Kerana pada iman dan tauhid itu ada al-amal as-salih. Amalan salih. Dan amalan salih tidak akan dapat dilaksanakan melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Semua itu ada kaitan. Semua itu ada maknanya dia panggil jaringan. Maksudnya antara satu sama lain. Ilmu yang bermanfaat, kemudian ada amalan yang salih. Semua ada kaitan dengan kekuatan iman dan tauhid. Sebab bila orang mentauhidkan Allah dan sentiasa dalam hati dia ada amalan kebaikan. Di antara amalan hati pada kita panggil kecintaan, apalagi harapan, takut, kan? Itulah harapan, takut, cinta, tawakal, kan? Itu amalan hati. Itu terhasil dengan apa? Dengan ilmu tadi lah. Kan? Jadi kekuatan iman tadi dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran yang dibaca sampai hari ini sampai hari kiamat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah angkat darjah orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi kepada mereka pengetahuan, darjah mereka lagi tinggi. Baik, begitu juga fa inna sahib al-mahasin al-kathirah wal ghamirah lisayiat la yusamahu biha bima la yusamahu bihi man ata mithla tilka as-sayiat wa laysa lahu mithlu tilka al-mahasin. Begitu juga orang yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak tadi. Al-mahasin al-kathirah. Banyak kebaikan yang dia buat. Sepanjang kehidupan dia semua banyak kebaikan dia buat. Dengan solatnya, puasa fardu, sunatnya, solat fardu, solat sunatnya, dengan sedekahnya, dengan nasihatnya. Dan macam-macam lagi kebaikan yang dia buat. Dia mahasin kathirah wal ghamirah. Kan? Maka, maknanya bagi dosa-dosa tadi, dia akan diberi kelonggaran, kemaafan lah di atas kesalahan yang dia buat. Tidak seperti orang yang maknanya amalan kebaikan dia tadi sedikit dan tak sama. Yang mana kebaikan-kebaikan yang dia buat dia tak dapat nak cover balik dosa dia. Ya? Ini sebagaimana dikatakanlah. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. Apabila orang yang dicintai dia melakukan satu dosa, dia buat satu kesalahan dia buat. Tetapi sebelum tu banyak ribu kebaikan dia buat lah. Maka ribuan kebaikan dia buat itu akan cover balik kesalahan yang satu dia buat. Dia takkan dia buat baik sepanjang masa, sepanjang hidup buat baik, satu kesalahan dia buat kamu nak buang dia. Kan? Tak. Hanya kesalahan satu saja berbanding dengan ribuan kebaikan yang dia buat sebelum ini. Tentulah. Tak, maknanya dia beri kelonggaran lah begitu. Kan? Jadi itulah dia Allah Ta'ala Ghafurun Rahim tadi. Wa aydan, begitu juga. Fa inna sidqat talab wa quwwatul iradah. Maknanya sidqat talab maksud tuntutan yang baik ni maksudnya. Tuntutan keinginan yang baik, yang jujur, yang benar tadi.
Sidqat talab, maksud kita minta sesuatu yang memang yang patut kita minta, yang baik. Kan? Kita minta yang baik tadi. Yang benar. Dan minta sungguh-sungguh. Wa quwwatul iradah, dan kekuatan kehendak. Wa kamalul inqiyad, maksudnya kepatuhan yang penuh kesempurnaan. Maksud kita betul-betul benar-benar patuh tadi kepada Allah Ta'ala. يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة التي إلى مقتضاه وموجبه. Maknanya, jadi segala kebenaran, kejujuran dan kehendak yang kuat tadi untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, kepatuhan yang amat, kita kata yang amat sangat terhadap Allah, semua itu akan memadamkan segala dosa-dosa yang dilakukan. Al-awarid, maksudnya awarid ni perkara-perkara dosa yang baru datang. Kan? Al-ghawashi al-gharibah, maksudnya sesuatu yang tak baik lah akan datang dalam diri kita. Dia akan palingkan benda-benda tadi, dia akan buang. Maksudnya yuhil ila muqtadahu wa mujibahu, dia akan bersihkan, dia akan buang segala kotoran tadi. Jadi macam itulah kita sebut tadi kan, kita baca tadi awal tadi, maknanya air yang banyak masuk padanya tai cicak umpamanya, dia tak mencemarkan air tadi pun pada warna, sifat dan rasa dia kan. Warna, bau dan rasa tak berubah, tak ada apa-apa, tak jadi apa-apa. Kama anna al-kadhiba wa fasad al-qasad, tapi kalau orang yang suka berdusta dan niat dia pun tak betul, niat tak betul, niat kerana dunia, niat kerana dapat nak nama dia disebut-sebut orang kan, nak kedudukan di sisi manusia, dan kepatuhan dia pun tak terang mana kan, solat pun kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak, ya. Jadi maknanya yuhilul aqwal wal af'al mamduha ila muqtadahu mujibahu, maknanya dia benda-benda yang tak baik tadi akan menolak, segala perkataan, segala perbuatan yang baik dia akan tolak, kan? Dia perkataan, perbuatan yang baik tadi akan tenggelam, macam tu tak ada manfaat. Kenapa? Kerana banyaknya dosa tadi. Kama yushahadu dhalika fil akhlaq al-ghalibah. Ya, sebagaimana ini sebagaimana disaksikan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan melakukan kebaikan. Ada orang dia buat dosa, dia kebaikan dia buat, dosa pun dia buat. Ya. Jadi maknanya, jadi dosa tadi akan boleh menenggelamkan dia lah. Maksudnya dia mana dia kebaikan dia ditimbang, keburukan dia pun ditimbang. Maka keburukan mengalahkan kebaikannya. Jadi begitu. Jadi berbezalah di antara dua jenis manusia ini. Kan? Dua jenis manusia ini pada tauhid dan dosa. Begitu. Habislah. Masuk dalam faslun, fasal menjelaskan tentang fawaidut tauhid fi dunya wal akhirah. Apa dia kelebihan tauhid? Tauhid, kelebihan pengesaan terhadap Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat ni. Kan? Kelebihan mengesahkan Allah di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Maksudnya tauhid ni adalah tempat segala musuh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan diri kepadanya, dan itu juga segala wali Allah Ta'ala menyelamatkan diri kepadanya dengan tauhid itu. Apa maksud dia? Musuh-musuh Allah Ta'ala akan menyelamatkan diri kepada tauhid. Maksudnya bawah ni dia kata, fa'amma a'da'uhu, maka adapun musuh-musuhnya, ya, musuh-musuh tauhid, golongan musyrikin, ya, dengan tauhid Allah Ta'ala selamatkan dia. Jadi dengan tauhid tempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Bagaimana? Fayunajihim min kurabid dunya wa syada'idihi. Maka dengan tauhid Allah Ta'ala akan hilangkan musuh-musuhnya daripada kesusahan dunia dan keberatan dunia tadi. Maksudnya susah dunia, kesempitan dunia, Allah selamatkan mereka. Mana dia dalilnya? Mana dia bukti dia? Bukti dia apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Hikayatan an halil musyrikin.
sebagai cerita tentang keadaan orang-orang musyrikin, bagaimana ketika mereka dalam kesempitan. Maksudnya nyawa mereka ibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Ya? Ibaratkan seperti itu nyawa mereka. Ya? Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Maka apabila mereka berlayar di lautan di atas kapal, rakibu menaikilah fil fulki bahtera. Maksudnya mereka berlayar di lautan dalam keadaan mereka itu dipukul gelombang yang besar. Kan, pernah tengok tak? Kan, kapal yang di lambung ombak kan? Kita boleh tengok dalam YouTube, dalam apa kan? Kapal besar, kan? Sampai di tengah lautan tadi, lautan Hindi ke apa kan? Berlaku ribut taufan yang dahsyat. Ombak menggulung tinggi, menggunung ombak tadi kan. Kita lihat bagaimana dari lambung kapal yang begitu besar, dari lambung jatuh kemudian bawah lagi ombak lagi tu. Naik turun. Dalam keadaan nyawa tadi maknanya kan macam nak tercabut. Jadi kita tak dapat menghayati sekarang kita tak pernah mengalami perkara yang tersebut. Perkara macam tu. Di lambung kapal tadi kan, macam mana kru-kru dalam kapal tadi keadaan dia apa? Kan. Nyawa ni macam nak melayang. Dan kerana itulah mereka mengikhlaskan doa mereka, permintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Kan supaya Allah Ta'ala selamatkan mereka akan jadi orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala kan. Jadi mereka waktu itu mereka mengikhlaskan doa kepada Allah, tauhid kepada Allah. Tapi Allah sebut falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka tak kala Allah selamatkan mereka sampai selamat ke daratan, tiba-tiba mereka lupa hak tadi dan mereka jadi musyrikin balik, menyekutukan Allah Ta'ala kembali. Inilah dengan tauhid Allah selamatkan musuh-musuhnya daripada kesempitan hidup di dunia. Di akhirat tak lah. Akhirat maknanya tak ada keselamatan lah, tak ada keselamatan dan penyelamatan mereka daripada kesusahan dunia, tak ada. Akhirat ada peluang lagi. Allah bagi peluang lagi kepada orang-orang jahat, orang-orang musyrikin, mujrimin ni kan, untuk mereka kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah. Allah bagi lagi peluang. Ini cerita dunia. Jahat macam mana manusia tadi, Allah masih lagi bagi peluang kepada mereka untuk bertaubat, kembali kepada tauhid. Ya? Tapi di akhirat, masa tu tak ada peluang lah. Minta lah macam mana pun kan. Minta lah, malaikat, doalah kepada Tuhan kamu. Ringankan siksaan kami barang sehari supaya kami dapat berehat daripada siksaan yang pedih ini. Kata malaikat, tidakkah dulu datang kepada kamu Rasul-Rasul Allah, Rasul-Rasul Tuhan yang mengingatkan kepada kamu tentang siksaan di hari ini? Maka mereka pun akan menjawab lah, tak ada jalan lain lah, tak ada jawapan tu, tak ada jawab jugalah. Mereka kata, betul lah, telah datang kepada kami dulu utusan-utusan Tuhan yang mengingatkan kami tentang hari ini. Malaikat kata, kalau macam tu, kamu pun tahu. Kamu minta lah sendiri, kenapa nak suruh kami minta? Mereka pun minta, maka permintaan mereka tak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia. Baik. Maka kita lihat pula macam mana tauhid itu dia dapat menyelamatkan orang-orang yang beriman, iaitu wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu dia. Ketahuilah wali-wali Allah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali-wali Allah. Kan? Bukan maksud wali-wali Allah ni boleh terbang, kan? Boleh
buat benda-benda magic, itu bukan wali-wali Allah yang semestinya. Tak semestinya wali Allah tadi dia boleh buat magic-magic. Wali-wali Allah yang confirm, yang pastinya adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dia. Adapun wali-wali Allah fayunajjihim min kurubatid dunya wal akhirah wa syada'idiha. Berbeza dengan musuh Allah tadi. Allah selamatkan mereka di dunia. Adapun wali Allah, Allah selamatkan mereka daripada kesempitan hidup dunia, kesusahan ni. Dan akhirat juga. Dan kepayahan akhirat tadi. Allah akan selamatkan mereka dengan tauhid. Lupakah kita kepada hadis seorang yang melakukan dosa tadi begitu banyak sehingga tenggelam segala kebaikan dia, tak ada dosa lah, tak ada baik langsung yang dia buat, kecuali dia hanya ada tauhid saja. Allah ampunkan dosa dia, Allah selamatkan dia, Allah maafkan dia. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات. Dan kerana itulah dia, Nabi Yunus alaihi salam telah berdoa kepada Allah Ta'ala ketika dia telah melakukan kesalahan dia, lalu akhirnya dicampak dia tu ditelan oleh ikan nun, ikan paus, sehingga dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh harapan, permintaan, dalam kegelapan tadi dalam 3 kegelapan disebutkan. Kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan nun, dalam perut ikan mana? Dalam lembu, gelap. Dan kegelapan di dasar lautan tadi. 3 kegelapan. Tahu tak? Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan. Sebagainya di bawah di bawah kegelapan ada kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan paus tadi, gelapnya dasar lautan. Kena lampu. Fanajahu Allah min tilka dhulumat. Allah selamatkan dia. Dimuntahkan oleh ikan nun tadi di pantai. Kenapa? Karena dia maknanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi dia adalah Nabi alaihissalam. Jadi begitulah dia orang-orang yang beriman. Apabila mereka ditimpa kesempitan, ketakutan, tekanan, kesusahan dan sebagainya, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Waktu kita ni waktu sempit kan. Kita ni bila waktu sempit barulah kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Tak ada hilah dah. Tak ada usaha dah yang kita boleh buat. Tak ada dah. Habis daya dah. Masa tu bila kita mengangkatkan tangan kita kepada Allah, kita memohon dengan sepenuh hati. Sebab tu masa tu doa tu sangat makbul. Kenapa? Kerana doa dalam keadaan kita ni berhajat yang amat sangat. Kita sebut habis segala tawasul kita dengan amalan soleh yang kita buat tadi kan. Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh hati tadi. Bahawa kita benar-benar nakkan perkara yang kita inginkan itu. Maka Allah selamatkan kita. Allah berikan kepada kita pelepasan daripada kesempitan tadi. Begitu juga para pengikut para rasul tadi begitu juga. Kan? Mereka berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan kesempitan yang ada pada mereka. فَنُجُّوا بِهِ مِمَّا عُذِّبَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي الدُّنْيَا. Maka mereka diselamatkan daripada azab yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrikin di dunia. وَمَا أُعِدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Dan Allah selamatkan orang-orang beriman juga daripada azab yang Allah sediakan untuk orang-orang musyrikin di akhirat nanti. Ya, orang beriman mereka selamat di dunia. Pengikut para Rasul alaihissalatu wassalam selamat daripada kesempitan, kesusahan, siksaan dunia, dan juga mereka selamat daripada siksaan dan kesusahan di akhirat nanti. Dan disebut walamma fazi'a ilaihi fir'aun 'inda mu'ayanatil halak. Dan tak kala Fir'aun tadi dia juga nak mengikhlaskan doa dia kepada Allah Ta'ala ketika dia nak mati dah.
Ketika dia dah lemas lemas dalam laut tadi kan, masa tu dia baru nak ikhlaskan tauhid kepada Allah Ta'ala. Dengar, lam yanfa'hu, masa tu tak ada manfaat bagi dia dah. Tu dia. Maknanya ketika nyawa dah sampai di gharah-gharah ni, di halqum ni, baru nak, oh Tuhan ampunkan aku nak beriman padamu. Kan? Masa tu Tuhan tak ikhlas dah. Kan? Sebab tu Allah kata, ketika itulah cerita tentang Firaun dan orang yang seumpamanya tadi kan, Allah kata walamma ja'alhum rusuluna bil bayyinati farihu ma 'indahum min al-'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma ra'aw al-'adzaba, apabila mereka melihat azab Allah Ta'ala depan mata mereka, qalu amanna billahi wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Apabila mereka melihat azab Allah Ta'ala, falamma ra'aw al-'adzaba, lihat azab, barulah mereka kata amanna billahi wahdahu, kami beriman dengan Allah Ta'ala saja, kami mentauhidkan Allah Ta'ala saja, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, kami jadi kafir sekarang dengan Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, sekarang kami nak beriman. Kata orang kafir tadi, bila mana? Bila ruh sampai di gharah-gharah ni, di halqum tadi, hulqum. Allah kata falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Ya? Maka tak ada manfaat lagi lah iman mereka itu ketika mereka melihat siksaan kami. Itu dia. ولما جاءهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله, itulah dia sunnah Allah Ta'ala yang telah berlalu pada hamba-hamba dia, yang kita baca, yang kita dengar daripada Allah, apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Kan? Wa khasira hunalika, dan rugilah di sana al-kafirun, orang yang kafir rugilah. Itulah dia Allah Ta'ala kata. Jadi begitulah dia Firaun, lam yanfa'hu, tidak memberi manfaat kepadanya iman dia, keikhlasan dia dalam mentauhidkan Allah Ta'ala tak ada manfaat. Kerana apa? Kerana al-mu'ayanah, kerana waktu itu, waktu terakhir, tak ada lagi dah, waktu tak diterima. Lianna al-imana 'inda al-mu'ayanati la yuqbalu. Kenapa? Kerana keimanan, kepercayaan ketika nak mati itu tak diterima oleh Tuhan. Tak diterima oleh Tuhan. Itu dia. Ya? Baik. Ini mana ya? Ini kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ni ambil daripada firman Allah dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92 kan? Ketika Allah Ta'ala kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
Wajawazna bi Bani Israel, Allah kata, dan kami lepaskan, kami selamatkan Bani Israel itu al-bahra, lautan itu. Laut Merah itulah. Kami lepaskan mereka, kami selamatkan mereka. Melintasi laut itu. Mereka berjalan, berlari di dasar laut itu. Allah bukakan laut tadi kan. Fa'atba'ahum Fir'aun. Lalu Fir'aun mengejar mereka, mengikori mereka, mengejar mereka dengan tujuan untuk membunuh mereka. Dia tak fikir apa dah. Dia kejar geram sangat ni. Bukan Fir'aun saja. Wa junuduhu, dan para tenteranya. Fir'aun dan tenteranya. Kejar kerana baghyan wa adwan, kerana sikap bagha, sikap melampau mereka. Jahat mereka. Jahat sangat Fir'aun ni. Dia berani dengan tentera dia yang ramai. Bila dia masuk dalam laut, Allah Ta'ala tangkupkan balik lautan tadi. Bila tangkupkan balik, dia berada di dasar laut. Macam mana nak berenang naik atas? Lemas. Apabila dia nak lemas dah, bahasa tu barulah dia kata, sekarang aku percayalah, aku berimanlah dengan Tuhan Bani Israel ni, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Tuhan kata, sekarang baru kamu nak beriman. Yang mana sebelum ni kamu derhaka. Kamu termasuk di kalangan orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Sekarang baru nak beriman. Allah kata, maka hari ini kan kami selamatkan badan kau sajalah. Hari ini hanya badan engkau saja yang selamat. Allah hantar badan dia balik ke pantai. Supaya apa? Ada sebab dia tu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pengajaran, jadi petunjuk kepada orang yang di belakang kau tadi. Ni dia. Kau tengok, orang yang mengaku Tuhan yang jahat atas muka bumi ni, tinggal badan dia. Nyawa dah tak ada dah. Tinggal badan. Sampai bila? Sampai hari ni. Berapa ribu tahun? Jasad Fir'aun duk ada sampai hari ni, orang duk pergi tengok. Tapi rupa tak elok lah. Kan? Jadi mumia kan. Tak elok lah, rupa dia tak elok lah. Dengan tulang kulit lah. Kalau dulu handsome ke apa, tak tahu lah. Sekarang gitulah, kalau kita tengok dalam tu, tengok dalam YouTube kita nampak kan. Fir'aun tadi. Ramsis apa benda tu kan. Duk kejar Nabi Musa tu. Kafir dengan Allah tu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia Allah Ta'ala daripada ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami itu mereka lalai. Kan lepas tu ada lagi orang kafir. Lepas Allah Ta'ala binasakan Fir'aun itu, maknanya manusia dia buat kajian, semua kan. Masih lagi ada orang jahat. Masih lagi ada ahli maksiat yang kufur, yang kafir kepada Allah Ta'ala, yang menentang dakwah Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kan? Dan di antara Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kebanyakan manusia lalai. Ini dia. Kemudian tajuk seterusnya, Tauhid sabilun najat. Tauhid adalah jalan keselamatan. Tauhid adalah jalan keselamatan. Tak ada lah jalan keselamatan melainkan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau buat syirik dengan Allah Ta'ala, maka tak ada lah jalan keselamatan. Macam puak-puak kuburi tu kan. Puak kuburiyun yang duk istighasah dengan orang-orang mati ni. Seronoklah mereka minta istighasah kepada orang-orang mati. Minta istighasah kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kesyirikan yang jelas dan nyata. Ramai orang musyrik kepada Allah Ta'ala. Yang pakai sorban, pakai kopiah, apa semua. Dia buat syirik dengan Tuhan. Pergi kubur, dia sujud pada kubur. Dia minta pada orang kubur. Suruh orang kubur tadi minta hajat kepada Allah Ta'ala. Mohon pada orang dalam kubur supaya orang dalam kubur tadi minta pada Tuhan untuk sampaikan hajat mereka. Ini sama dengan orang musyrikin yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Zumar ayat 3 tadi kan. Apabila dia ajak mereka kepada tauhid, mereka kan maknanya menyindir orang-orang beriman. Samalah puak kuburi dengan orang-orang musyrikin jahiliah dulu. Samalah. Cumanya masa yang memisahkan mereka. Kan? Hari ni kita tengok kan. Bila sebut kita kata, manusia kenapa minta pada orang dalam kubur? Minta teruslah pada Allah Ta'ala. Maka mereka pergi cari kubur orang yang soleh,
yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah, maka mereka beriktikaf di situ, baca Quran di situ, solat di situ, sujud di situ, berdoa minta pada orang alam kubur tadi supaya tolong sampaikan hajat mereka kepada Tuhan. Recommend pada Allah Ta'ala supaya Allah sampaikan hajat mereka. Ini sebiji perbuatan orang-orang musyrikin jahiliah. Apa kita nak heran mereka dengan serban yang mereka pakai, jubah yang mereka pakai, tasbih besar-besar yang mereka pegang, yang mereka petik-petik tu kan? Apa kita nak heran? Dengan syirik yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala tadi. Tauhid mereka telah mereka cemarkan dengan beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, berbangga dengan perbuatan mereka. Dan terdapat di kalangan mereka pula orang yang bermati-matian berjuang memperjuangkan kesyirikan mereka. Ya. Kan sanggup nak berdebat. Macam nak berdebat. Ya. Jadi kita katakan kepada orang yang nak berdebat, ajak mubahalah lah. Ajak mubahalah. Tengok. Minta doa Allah Ta'ala timpakan musibah, bencana, kehancuran kepada yang salah tadi. Buat mubahalah. Berani kan tak berani buat ni? Kan? Itu dia. Baik. Tauhid sabilun najat. Tauhid adalah jalan keselamatan. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadhihi sunnatullah fi ibadihi. Ini adalah sunnah ataupun ketetapan Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Pada ibad, maksudnya para hambanya. Fama dufi'at syada'id dunya bimithli tauhid. Tidak ada yang dapat menolak kesusahan, kesempitan di dunia ini seperti mana tauhid menolaknya. Jadi begitu. Tidak akan dapat menolak kesempitan dunia seperti mana tauhid menolak kesempitan. Dengan tauhidlah dunia kesusahan ini akan dapat dihilangkan. Dengan tauhid. ولذلك كان دعاء الكرب دعاء الكرب بالتوحيد. Karena itulah dia yang menjadi doa paling utama untuk menolak kesusahan adalah tauhid. Wa da'watu Dhinnun, dan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam atau Dhinnun, allati ma da'a biha makrubun, tidak ada orang yang susah, yang sempit, kan? Yang dalam kepayahan berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, illa farrajallahu kurbahu atau karbahu fi tauhid. Melainkan Allah Ta'ala akan hilangkan kepayahan, kesempitan hamba tadi dengan tauhid dia kepada Allah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa. Ya Allah, la ilaha illa anta. Tidak yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Engkau ya Allah. Dalam kesempitan kita berdoa begini. Subhanak. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Hilangkanlah kepayahanku ini. Hilangkanlah kesempitanku ini. Maka Allah akan hilangkan kesempitan dan kepayahan dia. Allah akan datangkan cahaya yang terang, penunjuk jalan bagi dia untuk selamat daripada dan keluar daripada kesempitan dan kepayahan itu. Ini doa. Doa dipanggil sebagai doaul karb, doa Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa kita tidak berdoa dengan doa yang besar ini? Pendek nama. Pendek kan doa ni, rasa macam pendek, macam tak gitu. Ya, doa yang pendek tapi dia amat berkesan. Fala yulqi fil kurabil azami illa syirku. Maka tidak ada yang mencampakkan seseorang dalam musibah yang sangat besar melainkan kesyirikan. Kesyirikan itu yang mencampakkan orang manusia itu ke dalam kepayahan, kesusahan yang amat besar. Ini dia. Wala yunji minha illa tauhid. Dan tidak akan dapat menyelamatkan dia daripada kesempitan, kepayahan itu melainkan hanya tauhid saja. Pengesaan terhadap Allah. Bukan payah. Tapi orang-orang musyrikin itu begitulah dia. Mereka telah ditipu oleh yang sangat menipu, iaitu syaitan lah.
fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha. Ya kan? Jadi maknanya tauhid adalah tempat makhluk untuk menyelamatkan diri. Tempat untuk mereka kembali dan tempat mereka untuk menyelamatkan diri, dan itulah benteng mereka, wa hisnuha wa ghiyathuha, itulah benteng mereka dan penyelamat mereka, tauhid. Jadi maknanya belajarlah akidah dengan benar dan ikutilah akidah yang benar itu. Wabillahi taufiq. Dan hanya Allah Ta'ala saja tempat, hanya Allah Ta'ala saja yang akan memberi petunjuk dan taufik. Kemudian lihat pula kata Ibn Qayyim, haqqul ubudiyah wa maratibuha. Hak ubudiyah, hak peribadatan tadi dan tingkatan-tingkatannya, martabatnya. Maratibnya jamak martabah lah, martabah ni maratib. Tingkatan-tingkatan. Hak ubudiyah, hak peribadatan dan tingkatan-tingkatannya. Lillahi subhanahu wa ala abdihi amrun amarahu bih. Untuk Allah Subhanahu wa taala ke atas para hambanya, ke atas hambanya. Ada perkara, ada perintah yang dia perintahkan kepada hamba untuk melakukannya. Ada perintah yang Allah perintahkan ke atas kita untuk kita laksanakannya, untuk Allah. Wa qada'un yaqtihi alaihi, dan sesuatu yang mesti hamba tadi tunaikan ke atasnya. Kan? Itu dia. Ataupun hajat yang Allah Ta'ala akan tunaikan, kan, ke atas hamba tadi. Kalau hamba tadi ada hajat, maka Allah akan tunaikan hajat hamba tadi. Wa ni'matun na'imu biha alaihi, ada nikmat yang Allah akan berikan ke atas hamba tadi. Ada perkara yang kita kena lakukan kerana Allah Ta'ala, untuk Allah, dan Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Dan ada nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Fala yanfakku min hadhihi al-thalathah, maka tidak akan terpisah daripada tiga perkara ini. Kan? Perintah, kan, daripada Allah Ta'ala tadi, dan menunaikan hajat kita bila kita berhajat, dan nikmat yang diberikan kepada kita tadi. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, wal qada'u naw'ani. Qada'u, penunaian hajat ni ada dua jenis lah. Qada', penetapan tadi. Qada'. Kan? Qada', ketetapan Allah Ta'ala tadi. Ada dua jenis. Ya. Dia kata. Baik, dia kata al-qada'. Al-qada'. Maksudnya qada' ni ketetapan, takdir lah. Dia kata di sini, imma masaibu, sama ada ketetapan itu pada segala musibah. Ya. Dia kata masaib ni segala musibah. Kemudian wa imma ma'ayibu. Ma'ayib ni maksud segala perkara yang dia panggil keaiban lah, begitu, ma'ayib. Walahu alaihi ubudiyah fi hadhihi al-maratibi kulliha. Maksudnya, dan untuk Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba itu ada peribadatan pada tingkatan-tingkatan ini semuanya. Contohnya pada musibah. Pada musibah dan pada perkara-perkara yang ma'ayib tadi, perkara-perkara kecelaan. Fahabbul khalqi ilaihi, maka makhluk yang paling Allah Ta'ala cinta. Makhluk yang paling Allah Ta'ala cinta ialah siapa? Man arafa ubudiyatahu. Barang siapa yang mengetahui, mengenali cara untuk beribadah kepada Allah. Kan? Peribadatannya kepada Allah fi hadhil maratib, pada segala tingkatan ini. Wa wafaha haqqaha, dan ditunaikan segala haknya. Ketika kita dilanda musibah, bencana, kita masih lagi berada dalam keadaan ubudiyah kepada Allah. Dia makhluk yang paling
Allah Ta'ala cinta, dalam keadaan ditimpa musibah pun dia masih lagi melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Dia tunaikan segala hak dia kepada Allah. Ini adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, iaitu Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Tuhan. Fa'ab'aduhum minhu, dan makhluk Allah Ta'ala yang paling jauh daripada Allah Ta'ala, yang paling jauh daripada Allah Ta'ala, man jahila ubudiyatahu fi hadhihi al-maratib kulliha, orang yang jahil, yang tidak mengetahui peribadatannya kepada Allah Ta'ala pada segala tingkatan ini. Tingkatan apa nama? Tingkatan ketika dalam keadaan musibah ataupun dalam keadaan apa nama, bencana tadi. Fa'ubudiyatuhu fil amri, maka peribadatan kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kita nak melaksanakan ibadah kita pada Allah pada perintahnya? Pada perintah, bagaimana ibadat melaksanakan ibadah pada perintah Allah? Apa dia? Iaitu imtithaluhu, mentaatinya. Apa Tuhan suruh kita buat, apa Allah Ta'ala perintah kita laksanakan. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan ikhlasan, iaitu dalam keadaan kita ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Memang nak buat kenapa? Kenapa? Kerana Tuhan suruh. Kenapa solat? Kerana Allah Ta'ala suruh. Demam. Demam menggigil ni, demam. Bila masuk waktu solat, dilaungkan azan masuk waktu, maka dia nak solat. Kenapa dia nak solat? Ikhlasan. Kerana dia ikhlas tadi untuk melaksanakan solat. Dan yang kedua, waqtidaan, dan kerana mengikuti dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk ataupun mengikuti bagi Rasulullah sallallahu. Itu dalam perintah. Ubudiyah pada Allah Ta'ala dengan dalam perintahnya. Kemudian dalam larangannya macam mana? Beribadah kepada Allah Ta'ala dalam larangannya. Ijtinabu, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Khaufan, kenapa kita menjauhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Ta'ala? Kerana takut. Minhu, takut kepada Allah Ta'ala. Wa ijlalan, dan kerana mengagungkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah, wa mahabbatan, dan kerana kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kerana cinta pada Allah. Allah kata jangan buat, kerana cinta pada Allah dia tak buat. Gitu. Kerana mengagungkan dan membesarkan Allah Ta'ala dia tak buat larangan Allah. Wa ubudiyatuhu fi qada'il masa'ib. Ya. Maknanya, dan bagaimana peribadatan kita kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan, dalam melalui musibah-musibah ini. Bencana-bencana yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita sebagai ujian ini. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala waktu itu, dalam keadaan itu? Ialah as-sabru 'alaiha, sabar. Hari ni kita kena musibah, orang maki kita, kan, tersilap kita, kan, mana kita sebagai manusia melakukan kesilapan, bila kesilapan kita itu tak dapat diterima oleh orang lain, maka dia maki hamun kita, dia marah-marah kita, kan, dia pecahkan cermin kereta kita, dia umpamanya. As-sabru 'alaiha, bersabar di atasnya musibah. Ditimpa demam corona, kan, maknanya sakit berminggu-minggu, sabar. Kemudian setelah bersabar, thumma ridha biha, redalah dengan ketetapan Allah Ta'ala, reda, terima apa Tuhan bagi ni, kan, reda, terima. Wa huwa a'la minhu, maka reda itu lebih tinggi darjatnya daripada sabar. Allahu Akbar. Reda itu darjatnya lebih tinggi daripada sabar. Kemudian apa? Thumma syukru 'alaiha, kemudian dia bersyukur di atas musibah tadi. La ilaha illallah. Macam mana kita nak bersyukur di atas musibah ni? Ini darjat siapa ni? Ini darjat para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka bersyukur di atas musibah. La ilaha illallah. Wa huwa a'la min ar-ridha.
dan ia lebih tinggi daripada redha. Masya Allah. Syukur di atas musibah lebih tinggi darjat dia daripada redha. Baik. Dahsyat kan? Kita nak sampai darjat macam mana? Martabat yang macam mana ni? Martabat tinggi ni. Syukur di atas musibah ni. Siapa boleh buat ni? Kita ni boleh buat ke? Kita ni semua nak lari pada musibah. Mana siapa minta musibah? Tetapi para anbiya alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu, mereka bersyukur di atas musibah. Dahsyat. Ya? Ini dia. Thumma syukru alaiha, kemudian bersyukur di atas musibah, wa huwa a'la minar ridha. Dia ni paling tinggi daripada ridha di atas musibah. Macam mana ni? Wa hadha innama yata'atta minhu. Ini hanya boleh jadi. Bila boleh jadi ni? Bersyukur atas musibah ni bila boleh jadi ni? Cakap boleh, nak buat ni. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Idza tamakkana hubbuhu min qalbihi. Tu dia. Apabila hati dia ni betul-betul mencintai Allah Ta'ala ni, betul-betul hati ni cinta pada Tuhan ni. Ini bukan cinta main-main ni, memang melekat betul ni. Maknanya meresap betul dalam hati dia ni. Hati ni betul-betul dah cinta Tuhan ni. Baru dia akan datang syukur di atas musibah. Wa alima husna ikhtiyarihi lahu wa birrahu bih. Dan dia tahu, okey, maknanya kebaikan ikhtiar dia tadi. Ya? Maknanya hasuna ikhtiaru, maksudnya begini, ikhtiar dia melakukan ikhtiar yang amat yang bagus, yang baik, usaha yang baik, usaha yang bagus. Okey? Wa birrahu, dan kebaikannya tadi. Wa alima husna ikhtiyarihi lahu. Okey? Ikhtiar. Dia mengetahui pilihan dia yang terbaik tadi. Wa lutfahu bihi. Dia mengetahui mana Allah Ta'ala pilih yang terbaik untuk dia. Dia, hati kita ni, kita mana bila, yalah, kita bercakap boleh naik. Cakap boleh. Cerita boleh. Tapi hanya dengan taufik Allah Ta'ala kita dapat tingkatan ataupun darjat ini. Kita mohon kepada Allah, Allah kurniakan kepada kita darjat dan tingkatan yang ini yang teramat payah kita lihat dengan mata kita, dan usaha kita ni payah. Melainkan dengan taufik Allah baru kita boleh buat. Maknanya bila ditimpa musibah, hati kita cepat mengetahui bahawa inilah dia yang terbaik yang Allah pilih untuk kita. Dan kebaikan daripada Allah Ta'ala untuk kita. Allahu Akbar. Mata hati dia tengok macam tu. Dia tengok yang musibah ni jadi nikmat kat diri dia. La ilaha illallah. Macam mana? Dan dia nampak itulah dia kelembutan Allah Ta'ala untuk diri dia dengan musibah yang Allah timpakan pada dia. Macam Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, macam-macam musibah menimpa Nabi kan. Dan dia nampak dengan mata hati dia ihsan Allah Ta'ala dia kepada dia tadi dengan musibah Allah bagi pada dia. Kita ni kalau Tuhan bagi musibah kat kita, ya Allah, kenapalah aku yang di lepas satu ujian yang menimpa aku ni, ya Allah,
Kenapa lah, ya Allah, aku diuji dengan ujian yang macam ni, ya Allah, ya Allah. Kan aku ni lepas satu ujian, lepas satu ujian, ya Allah. Nampak tak? Ha, jadi ini menunjukkan kita ni tak sampai darjat tu. Darjat redha tadi kan. Sabar pun maknanya nipis senipis kulit bawang atau lebih nipis daripada kulit bawang. Sabar. Macam mana nak capai tingkatan redha? Macam mana nak capai tingkatan syukur di atas musibah yang dia darjat paling tinggi tadi. Kalau kita dapat yang inilah, sungguh nikmatnya kita sebagai hamba Tuhan kan. Hamba yang mencintai Allah Ta'ala sepenuh kecintaan. Dia tak nampaklah dunia ni. Dunia mari menerap depan mata dia. Dunia mari duduk bercakung depan mata dia. Dia tak heran, dia tak kisah pun. Dengan dunia ni, kita boleh jadi macam tu ke? Tanya diri kita, tepuk dada, tanya iman kita lah. Macam mana iman aku ni? Dengan dunia yang Tuhan uji aku ni. Allah Ta'ala bagi kat kita kemewahan, kekayaan, kelapangan. Buat kerja sikit, untung bertimbun-timbun. Allah. Ada orang yang Allah uji macam tu. Allah ada orang yang Allah uji dengan keperitan, kepayahan, kesempitan. Ada Allah uji dia dengan kekayaan, kemewahan, kelapangan hidup. Nak apa semua dapat. Semua dapat. Kita kenal orang ni kan, kita kenal orang macam ni, kita kenal orang macam ni. Dan kita duduk bagaimana kita pun tak tahu. Kan? Tapi orang yang kita kata yang syukur menjadi musibah, dia bersyukur di atas musibah ni orang yang sangat teramat hebatlah. Pilihan Tuhan lah. Dia tahu segala musibah dia cepat detect ni. Dia punya sensitifnya sensor dia tadi, ini kurniaan Tuhan lah. Musibah, dia kata apa? Oh, ini ujian. Ini yang terbaik yang Tuhan pilih untuk aku. Ini dia kelembutan daripada Tuhan untuk aku. Inilah dia ihsan Tuhan kepada aku. Kan? Dia boleh detect dengan cepat. Hati dia tadi syukur. Wa in karihal musibah, walaupun siapa dia tak suka musibah itu. Siapa suka musibah? Tak ada. Tapi dia detect benda tu. Benda tu apa dia? Ihsan Tuhan kepada dia, kelembutan Tuhan kepada dia, kecintaan Tuhan kepada dia. Walaupun dia tak suka musibah. Tak ada orang yang suka musibah. Wa in kariha al musibah. La hawla wa la quwwata illa billah. Lah dia. Wa ubudiyatuhu fi qada'il ma'ayib. Maknanya dan peribadatan dia kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan taubat dia di atas dosa-dosa yang dia buat tadi. Ma'ayib ni segala celaan yang telah dia lalui. Dia buat dosa. Manusia, kan? Pendosa manusia yang melakukan dosa. Macam mana dia beribadah kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan taubat tadi? Al-mubadarah ila taubah. Bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala. والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار. Maksudnya kan, dia wukuf, dia mana tunggu di situ, dan wukuf di tempat orang yang memohon keuzuran, dan mana pengakuan di atas kelemahan diri, kan, kejahatan diri di hadapan Allah Ta'ala. Aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa hu. Dan dia mengetahui bahawa tidak akan menghilangkan dosa-dosa ini daripada dia melainkan Allah. Wala yaqihi syarraha siwahu. Dan tidak akan menyelamatkan, tidak akan melindungi dia daripada kejahatan dosa dia itu melainkan hanya Allah. Wa annaha in istamarrat ab'adathu min qurbihi. Dan dia tahu bahawa jika jiwa ini, diri dia berterusan dalam dosa, maka dosa itu akan menjauhkan dia daripada kedekatannya kepada Tuhan. Wa taradathu min babihi, yang akan menjauhkan dia, akan mencampakkan dia daripada pintu Tuhan tadi. Pintu maknanya keredaan
Tuhan. Fayaraha min ad-durr alladhi, maka dia akan melihat dosa-dosa itu adalah daripada mudarat, kan? La yakshifuhu alladhi la yakshifuhu ghairuhu, yang mana mudarat itu tidak akan dapat dihilangkan melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hatta innahu la yaraha a'zama min durril badan, sehingga dia melihat dosa-dosa itu lebih bermudarat daripada penyakit-penyakit zahir ini, penyakit-penyakit badan ini. Fahuwa a'izun biridahu min sakhatihi, maka dia orang yang akan melindungkan, dia akan berusaha untuk melindungkan dirinya dengan mendapat keridaan Allah Ta'ala daripada kemurkaannya. Wa bi'afuhi min uqubatihi wa bihi minhu mustajirun wa multaji'un ilaihi ya'lamu annahu idha takhalla anhu wa khalla bainahu wa baina nafsihi fa'iddahu amthaluha wa syarrun minha wa annahu la sabila lahu illa liqla'i at-tawbati illa bitawfiqihi wa i'anatihi wa anna dhalika biyadihi subhanahu la biyadil 'abdi. Jadi kita berhenti di sinilah. Fahuwa aizun biridhah, fahuwa aizun biridhah, maka dia maknanya memohon perlindungan kepada Allah dengan mendapatkan keridhaan Allah, kan, daripada kemurkaannya. Kita berhenti di sinilah, insya-Allah kita sambung lagi lah di masa yang akan datang, insya-Allah. Di sini kita berhenti, kan. Muka surat berapa? Pada berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. 5. InsyaAllah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. InsyaAllah semoga sentiasa berada dalam lindungan, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tutup dulu kelas ini, insyaAllah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.